Temu kembali dari Litar Tangkak di Johor untuk perlumbaan pusingan yang kedua bagi Petronas Mission Capri 2022 ini. Setakat ini cuaca masih lagi baik walaupun kita nampak agak berawan sedikit mendung, tapi semalam pun panas. Hari ini kita harapkan cuaca panas sampai ke petang untuk menyaksikan perlumbaan. Sekarang ini yang seterusnya adalah bagi CP125. Di Nasha, dalam CP125 ini kita lihat persaingan agak seimbang untuk semua pasukan-pasukan mencabar. Betul. Kalau kita lihat dari perlombaan pusingan yang pertama lagi, Ami, di mana pelumba-pelumba dalam kategori CP125 ni kebiasaannya tahun-tahun lalu kita melihat hanya ada 10 pelumba dalam satu kelompok. Tetapi dalam perlombaan di pusingan pertama kita nampak satu kelompok yang sangat besar, dan kali ini pun walaupun di litar yang kecil dan litar yang teknikal, di mana catatan masa yang dilakukan oleh kesemua pelumba ini, dan lagi-lagi pelumba-pelumba yang berada dalam kedudukan 10 terbaik yang berada di shootout, mereka melakukan 45.750 saat. Itu adalah catatan masa terpantas yang dilakukan oleh Hafizah Rafa. Perbezaan antara 1 dan 10 dalam shootout ini adalah kurang dari 1 saat. Itu menunjukkan betapa rapatnya kedudukan mereka, catatan masa yang dilakukan. Hafizah Rafa terpantas dalam shootout dengan 45.750 saat. Tempat yang kedua, Irfan Haikal Amidi untuk pasukan Honda KC Racing 45.775 saat. Tempat ketiga, Syafiq Rasul untuk pasukan One SOS TKK Racing Team dengan 45.841. Alif Daniel untuk pasukan Maju Motor di tempat yang keempat, pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor dengan Haris Farhan Bahri tempat yang kelima untuk Baki Pink Racing Team. Jadi kita ada lihat campuran pelumba-pelumba ni, terutama yang kita saksikan sekarang. Kerana dalam kategori CP125 ini kita ada ramai pelumba-pelumba yang agak senior dan ramai pelumba-pelumba yang baru naik, dan di sini mereka berkumpul, dan memang persaingan yang sangat suka dalam kumpulan ini. 88 adalah Irfan Haikal Amidi yang tiba-tiba naik tempat yang kedua tadi. Betul. Apa yang menarik ni, Harmi, Irfan Haikal ini adalah tahun pertama beliau beraksi dalam kategori CP125, dan kalau kita ingat lagi tahun lalu beliau berjaya menang 2 kali di sini. Dan kita menampakkan peningkatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Irfan. Menang dalam kategori lain. Dalam kategori Wira KBS. Tapi kali ini walaupun tahun pertama ini adalah perlumbaan yang kedua, beliau berjaya melakukan catatan masa kedua terpantas dengan melakukan 45.775 saat. Sebab kalau kita lihatkan dalam perlumbaan yang pertama, dia tidak begitu menyelah Irfan Haikal Amidi ini, tapi perlumbaan yang kedua baru kita nampak dia menyelah dan mula untuk menunjukkan kemampuannya untuk pasukan Honda KC Racing. Tapi gandingan Hafizah Rafa dan Syafiq Rasul ni satu gandingan yang memang menarik perhatian kita. Ya, betul, Hami. Kalau kita lihat gandingan Hafizah Rafa ni, kalau nak ikutkan, kalau dari dulu lagi, Hami, kalau ingat kita kan, sinonim Hafizah dan juga Syafiq. Dan kita mendapatkan satu chemistry yang sangat baik. Dan kalau ini kita mungkin lihat, akan membantu pasukan mereka. Okey, kita bersama dengan Daniel sekarang ni yang ada di grid permulaan perlumbaan. Kita sekarang di petak yang pertama dengan Hafizah Rafa. Permulaan bagi musim 2022 yang baik bagi Hafizah, menamatkan perlumbaan pusingan pertama di tempat pertama dan kini bermula di petak pertama. Hafizah ada rasa tekanan tak untuk memenangi perlumbaan ni? Tak ada apa-apa tekanan, saya just buat kerja saya just relax dan cuba untuk menang lah. Itulah Hafizah. Dan di petak yang kedua, nombor 88 Irfan Haikal. So Irfan Haikal bermula di petak kedua. Bagaimana strategi Irfan untuk bersaing dengan dua orang pelumba pasukan 1XOX TKK Racing? Saya cuba yang terbaik untuk mendapatkan tempat podium pada hari ini. Good luck, Irfan. Okey, terima kasih Daniel. Tadi kita bersama dengan Hafizah dan Irfan Haikal. Irfan Haikal ni memang pelumba yang tubuh kecil saja. Sangat kecil. Tapi dia memang laju di depan. Cuma sekarang ini dalam CP125 kelihatan pada grid ada 24 pelumba. Semalam sewaktu sesi latihan kita lihat Firdaus Hamdan, seorang lagi pelumba pasukan KC yang dia mencatat masa yang baik ketika sesi latihan, tapi lepas itu
kemalangan menyebabkan dia tidak dapat untuk lakukan masih baik sewaktu kelayakan. Betul. Kalau kita lihat Firdaus Hamdan tahun lalu juga baik di litar ini di mana beliau bermula di petak yang agak belakang tapi berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga Army tahun lalu. Ya betul, ini adalah Farhan ya Tobaki Pink Racing dan dia melakukan catatan masa yang baik bagi Farhan, Haris Farhan Bahrin berada di tempat yang ke-5 sebelahan dengan Abdullah Qayyum Abdul Razak. Jadi memang kita katakan kalau tadi dalam kategori Wira kita katakan kelebihan kepada 3 pelumba di depan untuk pasukan Tertiban Racing. Jadi nampak yang ini memang kalau nak buat pilihan pun agak sukar Nasha. Betul, susah saya nak jangkakan Harmi sebab dalam perlumbaan Harmi dengan melakukan catatan masa agak berbeza. Di mana kita dapat lihat tadi pun dalam perlumbaan akhir Wira KPS di mana pelumba yang berada di petak hadapan mungkin boleh mengekalkan kedudukan ataupun tidak. Tapi dalam perlumbaan CP125 ini tidak mustahil untuk pelumba-pelumba di belakang seperti Adib Rosli. Beliau pernah Adib Rosli ya dari belakang dia boleh ke depan juga. Ya betul. Itu adalah pelumba-pelumba yang sangat berpengalaman dalam perlumbaan CP125 ini. Jadi kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana awal perlumbaan dan mungkin dari situ kita boleh menjangkakan apa yang akan terjadi. Adib terlepas peluang untuk ke shoot out kerana di tempat ke-11. Saya ingat lagi di saat akhir sebelum Nur Hakim yang Abdullah Qayyum menolak dia keluar daripada shoot out. Dan sekarang mereka dilepaskan untuk melakukan satu formation lap. Dan ini kedudukan di grid Fizal Rofa pertama, Irfan Haikal Amidi kedua, 3 Syafiq Rasul, 4 Alif Daniel Asri, 5 Haris Farhan Bahrin, 6 Abdullah Qayyum. Barisan ketiga di petak yang ke-7 Muhammad Syafiq Rosli, 8 Muhammad Nur Hakim Muhammad Nur Hafizullah, 9 Muhammad Faris Hafiz, 10 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 11 Muhammad Adib Rosli, 12 Saiful Azhari Muhammad. Dan diikuti dengan Idil Fitri Mahadi 13, 14 Zaki Zamri, 15 Ahmad Aiman Aziz, 16 Ahmad Syukran Aizat, 17 Haris Haziq Zamri, 18 Syafiq Ashraf. Petak ke-19 awal Muhammad Al-Fikri, 20 Rahimina Berazu, 21 Muhammad Aiman Azman, 22 Muhammad Afizat Supaat, 23 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan dan di petak yang ke-24 Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. Firdaus Hamdan yang catatan masanya ketika kelayakan tidak dikira kerana dia tidak mengikut arahan. Dikenakan black flag dengan orange disc bermaksud dia kena keluar daripada sesi kelayakan. Dan tapi dia dibenarkan untuk berlumba dan di petak paling belakang sekali, di petak yang ke-24 dia juga mampu untuk berada di depan. Dan sekarang dalam CP125 kita ada ramai pelumba dalam ni, semua pelumba andalan dan dengan catatan yang rapat antara mereka. Sewaktu sesi kelayakan pun catatan yang ada 13 pelumba di bawah 1 saat perbezaan. Okay, kita bersedia sekarang. Dilepaskan permulaan yang penting untuk kita saksikan di hadapan. 88. Oh, ada pelumba jatuh di belakang. Di bahagian belakang ada pelumba yang terjatuh. Tapi di depan sekarang itu adalah pelumba KC Irfan Haikal Hamidi yang memucut laju untuk naik tempat yang pertama. Irfan di belakang yang mengekori rapat. Itu adalah pelumba Alif Daniel Asri, tidak silap saya. Ya, kalau kita lihat permulaan yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Irfan Haikal kerana beliau yang bermula petak kedua terus meluncur laju dan yang paling menariknya adalah Alif Daniel Muhammad Asri yang bermula di petak yang keempat berada di kedudukan kedua dan sekarang ini cuba untuk masuk itu Hafizah Rofa tapi tidak dibenarkan oleh Alif Daniel. Hafizah turun di tempat yang ketiga pada ketika ini dengan Abdullah Qayyum di tempat yang keempat. Hawid Farhan yang baru saja melepasi seorang pelumba warna SOX naik di tempat yang kelima. Ya, itu kedudukan sekarang Adi Farhan yang bermula dari petak yang kelima juga. Irfan Haikal catatan terpantas tadi di Lita 48.021. Ini permulaan di awal perlumbaan dan pelumba yang terjatuh di belakang. Lihat di bahagian tengah sebenarnya. Itu adalah pelumba pasukan Wawaipang. Ya, seorang pelumba Wawaipang yang jatuh di tengah. Kita tak pasti siapa pelumba yang terjatuh. Idil Fitri Mahadi nombor 38 yang terjatuh. Di hadapan 88 masih lagi tempat yang pertama. Alif Daniel tempat yang masuk dari bahagian dalam cantik Abizar Rofa tapi kembali dirampas kedudukan oleh Alif Daniel. Mengangkat tempat yang kedua. Wow, masuk Haran masuk. Itu cantik merampas di selekor yang ke-9. Untuk naik di tempat yang keempat.
Jadi kalau kita lihat Dilita ini walaupun baru saja memasuki di lap yang kedua, persaingan di antara kesemua pelumba ini dengan dapat kita lihat Amir Farhan juga menunjukkan satu pencapaian yang sangat baik di mana beliau yang dari belakang meminta satu demi satu pelumba dan kita berikan perhatian sekarang ini Hafizah memberikan tekanan kepada Alif kerana beliau perlu cepat kerana terlambat sedikit Irfan akan cuba untuk lari jauh meninggalkan pelumba di belakang. Tadi lagi kita katakan bahawa catatan masa mereka agak rapat sewaktu latihan bebas, sewaktu kelayakan dan ini pun kita nampak walaupun ada jarak di antara Hafizah Rofa dan Haris Farhan tapi tidak jauh jarak. Telah pun sampai saja Hafizah Rofa diikuti dengan Syafiq Rasul, Faris Hafiz, Zaki Ahmad Zamri yang berada di belakang. Turun di bawah Syafiq Rasul, Faris naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Adib masih lagi di tempat yang ke-11 tapi di hadapan Irfan Haikal bertahan daripada Alif Daniel yang cuba untuk berikan tekanan dan untuk masuk ke bahagian dalam. Tapi dapat setakat ini Irfan Haikal berjaya untuk ruang. Kita sekali tidak akan berani tunjuk oleh Haris Farhan. Dia tapi dapat dipintas oleh Kayum rasanya dan naik tempat yang keempat. Oh, cuba untuk masuk. Ini dia Amir Farhan naik di tempat yang keempat sekarang ini. Cukup cantik masuk di selekoh yang ke-7. Dan kita perhatikan Alif Daniel telah pun naik di tempat yang pertama. Irfan turun di tempat yang ketiga. Masih lagi Hafizah di tempat yang ketiga dengan persaingan di antara tiga 1, 2, 3 ini yang rapat kepada Alif Daniel, Irfan Haikal dan Hafizah Rofa. Hafizah Rofa yang sentiasa mencatat masa yang terpantas sepanjang hujung minggu ini tapi dia di belakang. Masih lagi ada 11 lap untuk dia cuba. Dengan sekali lagi kita lihat Irfan Haikal merampas kembali kedudukan di tempat yang pertama. Dan Alif Daniel di tempat yang kedua, Hafizah Rofa tempat yang ketiga. Tiga-tiga ini rapat, kurang tadi satu saat antara mereka ada gap sedikit baru sampai Haris Farhan Bahari diikuti dengan Kayum dan Faris Hafiz. Tapi kita lihat nombor 38 yang akan siasat untuk insiden tadi. Tapi kita berikan tumpuan sekarang ini. Alif masuk di selekoh yang ke-9 dan Irfan pula yang masuk di selekoh yang ke-9 ini di bahagian dalam dan cukup rapat. Haris Farhan telah pun sampai kerana perebutan ketiga pelumba ini tadi membolehkan Haris Farhan untuk sampai dan dia telah pun masuk dalam kelompok di hadapan. Ini adalah semua perebutan untuk P1. Alif Daniel, Irfan Haikal, Hafizah Rofa, Haris Farhan, Abdullah Qayyum, Faris Hafiz. Kesemuanya mereka ini berebut untuk kedudukan tempat yang pertama sekarang ini. Haris Farhan masuk untuk memintas dan bagaimana dia di tempat yang kelima. Dipintas oleh Kayum rasanya yang berjaya merampas tempat daripada Haris Farhan dengan di belakang adalah Faris Hafiz dan di belakang Faris Hafiz Syafiq Rasul. 7 pelumba yang rapat dalam kelompok di hadapan. Sekarang ini dia perhatikan sekali lagi Haris melakukan naik di tempat yang keempat. Beliau sekali lagi memintas pelumba di selekoh yang ke-7 dan kita perhatikan sekali lagi adakah memang dicuba dia pandai untuk masuk di selekoh 7, selekoh 9 memang Haris Farhan. Situ tempat dia masuk untuk memintas dan tapi sekali lagi dia berjaya dapat kembali kedudukannya tapi dia mempertahankan kedudukan kali ini. Rasa itu daripada di belakang tu adalah Kayum. Dia bersama dengan Kayum di hadapan. Kita kembali di hadapan sekarang ini Irfan Haikal. Di tempat yang pertama Alif Daniel, tempat yang kedua Hafizah Rofa, tempat yang ketiga ada jarak sedikit dengan Hafizah dengan Haris Farhan mencuba sekali lagi 7 pelumba yang rapat kedudukan dengan Irfan Haikal. Alif masuk dari bahagian dalam. Selekoh ke-7 selalu menjadi penentu dalam untuk menangi perlumbaan di litar ini. Dan kalau kita lihat sekarang ini 3 pelumba ini bertukar-tukar kedudukan dan Faris telah pun sampai sekarang ini di belakang Hafizah. Faris yang pada awalnya berada di belakang sedikit dan sekarang ini berkedudukan di tempat yang keempat. Kita perhatikan Irfan masuk di selekoh ini dan Alif tidak memberikan sedikit pun peluang untuk beliau berada di hadapan kembali merampas dan kedudukan ini sentiasa berubah hari. Jadi menarik untuk kita saksikan kerana ada 8 pusingan lagi dan 8 pusingan mereka saling untuk bertukar kedudukan. Bagaimana nanti di 2 lap yang terakhir apa yang dilakukan oleh mereka kerana sekarang ini ada pelumba yang mereka gemar untuk menanti dan menunggu. Tadi bahagian dalam cubaan untuk masuk daripada Irfan Haikal tapi dapat ditutup dengan Alif Daniel dengan begitu baik sekali. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan Faris cuba untuk memintas Hafizah Rofa di selekoh yang ke-9 tapi ditutup oleh Hafizah. Sekarang ini tekanan buat Hafizah kerana beliau diberikan tekanan oleh 4 pelumba di belakangnya sekarang ini dengan Faris di tempat yang ke-4, Koyum di tempat ke-5, 6 itu adalah Haris Farhan dan di belakang sedikit adalah Syafiq Rasul. Ya, ketinggalan sedikit kedudukan dan sekarang telah rapat
diekori belakang oleh kelompok di belakang ini. Hafizah Rofa, kerana jangkaan kita tadi dia akan sama kumpulan di hadapan, tapi di hadapan nampaknya Alif Daniel dan Irfan Haikal sangat laju dalam perlumbaan dan mengungkapkan momentum di hadapan. Tapi di sini ketika sampai di sektor 7 dan 9 yang jauh pun boleh sampai kerana selekor yang sangat perlahan dua selekor ini, jadi mereka akan menggunakan seluruhnya pada Haris Farhan memang bijak mengambil kesempatan di selekor 7 dan selekor yang ke-9 ini. Dan kalau kita lihat sekarang ini Abdullah Qayyum, persaingan di antara dua pelumba ini, Irfan dan juga Alif. Yang kita dapat lihat sekarang ini Irfan mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama, dicabar oleh Alif Daniel. Pada seketika Alif yang berada di tempat yang pertama, sekarang ini giliran Irfan pula merampas. Dengan kita lihat, walau Harmi sebenarnya perebutan di antara dua pelumba ini akan menyebabkan pelumba di belakang semakin rapat. Ya, masuk lagi pada cantik. Kali ini giliran Alif Daniel pula merampas daripada Irfan Haikal di selekor yang ke-7. Selekor 7 sekali lagi menjadi penentu. Dan dengan rapat Hafizah Rofa kembali berada di belakang Irfan Haikal sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5 yang rapat kedudukan pelumba. 5 pusingan lagi akan tamat dalam perlumbaan. Dan kalau kita lihat sekarang ini Hafizah, adakah beliau ingin melakukan sebarang strategi ataupun menunggu yang dilakukan? Tapi kalau kita lihat sekarang ini, beliau juga dicabar oleh rakan sepasukannya Abdullah Qayyum yang berkedudukan di tempat yang keempat. Tapi kita lihat bagaimana langkah yang akan dilakukan Hafizah ataupun hari itu juga yang sentiasa mungkin memintas. Hafizah menanti kerana perebutan di hadapan, dia hanya menyaksikan jika ada peluang kesilapan yang dilakukan. Kesilapan yang boleh dilakukan. Hafizah Rofa muncul laju untuk Hafizah Rofa di hadapan sekarang ini. Hafizah dan Abdullah Qayyum, dua pelumba dengan Daniel. Alif Daniel yang tadi bersama dengan Irfan Haikal yang turun tempat yang ke-6. Mencari nama yang tempat yang ke-6 sekarang ini. Dan kalau kita lihat Harmi sekarang ini, Harif Farhan naik di tempat yang ketiga, Alif Daniel kekal di tempat yang kedua dengan Hafizah. Saya baru katakan tadi mungkin beliau melihat di mana kita dapat lihat Irfan dan juga Alif sentiasa berkedudukan dan kita lihat awan yang mendung di belakang. Dan persaingan yang semakin sengit di antara pelumba-pelumba ini. Hafizah mula mengorak langkah, tapi kita lihat bagaimana ada beberapa pusingan saja lagi. Dan ada 4 lagi itu ditamatkan, 3 sebenarnya dengan Alif Daniel. Jarak sedikit dengan Haris Farhan naik tempat yang ketiga, tapi bagaimana Hafizah Rofa bijak. Itu adalah Irfan Haikal yang terjatuh di lita ketika dia cuba masuk di selekor untuk memintas. Irfan Haikal yang terjatuh. Dan Hafizah Rofa, Alif Daniel, Haris Farhan, Qayyum, Syafiq Rasul, Faris Hafiz, Firdaus Hamdan di tempat yang ke-7 sekarang dari belakang. Kalau betul pada timing saya ini, Firdaus Hamdan bermula di tempat yang ke-24. Dia di tempat yang ke-7 sekarang ini. Dan ini dia yang seperti Harmi katakan, memang betul. Firdaus telah pun sampai sekarang ini semakin rapat dengan Faris Hafiz. Tapi kita berikan tumpuan sekarang ini. Abdullah Qayyum naik di tempat yang ketiga. Haris cuba. Adakah beliau akan cuba di selekor ke-7 ataupun selekor yang ke-9? Haris akan cuba di selekor yang ke-9. Saya dengan Hafizah Rofa di tempat yang pertama. Dia menunggu peluang untuk sampai. Dan sekali lagi cantik kalau kita lihat selekor diambil oleh Haris Farhan di bahagian dalam. Dan cara dia mengambil selekor itu ada cara tersendiri. Racing line yang diambil oleh Haris Farhan untuk dapatkan kelebihan di selekor 7 dan selekor 9. Tapi Harmi, apa yang menarik sekarang ini, Firdaus Hamdan telah pun sampai di belakang Faris Hafiz. Ya. Beliau yang jauh pada awalnya mengejar satu demi satu pelumba. Kalau banyak pusingan mungkin beliau juga boleh sampai. Tapi ada 2 lap saja lagi untuk tamatkan. Agak mustahil, tapi kita berikan tumpuan Hafizah Rofa. Adakah beliau akan menang sekali lagi di sini? Ya, nampak Hafizah Rofa dia akan tenang. Wah, Haris Farhan sekarang ini naik tempat yang ketiga. Kita berikan tumpuan pada Haris Farhan. Perebutan Haris Farhan dan juga Abdullah Qayyum untuk tempat yang ketiga. Sekarang setiap kali sampai selekor 7 dan 9. Kita lihat bagaimana Haris Farhan cara tersendiri dia mengambil selekor di kedua selekor ini. Dan dia di tempat yang ketiga. Ini adalah pusingan yang terakhir untuk kesemua pelumba. 1 dan 2 nampak sudah pun selesai. Tapi 3 dan 4 sekarang antara Haris Farhan dan Abdullah Qayyum. Dan kita perhatikan sekarang ini persebelahan di antara Haris Farhan dan juga Abdullah Qayyum masuk di selekor ini, tapi dipertahankan oleh Haris Farhan. Qayyum terjatuh, tapi rasanya dari bahagian dalam adalah milik Haris Farhan. Dan Qayyum yang tadi melakukan kesilapan. Dan sekarang ini Haris Farhan di tempat yang ketiga. Dari belakang Haris Farhan adalah Syafiq Rasul. Dan agak tenang untuk
Haris Farhan sekarang di hadapan Hafizah Rofa yang bermula dari belakang mengekori saja 20 minit hadapannya. Hafizah akan sampai di gasan penamat. Hafizah Rofa menangis perlumbaan. Alif Daniel di tempat yang kedua. Haris Farhan Farin di tempat yang ketiga. Dan kita lihat bagaimana tadi ini dia pasukan 1XOX 3KR Racing Team yang cukup terharu dengan kemenangan Hafizah. Hafizah memang kita kenali tahun lalu menang di sini. 2 kemenangan dan sekali lagi Hafizah melakukannya di sini. Dan kalau ikutkan ini adalah kemenangan kedua betul-betul buat Hafizah Rofa bagi musim 2022 ini. Dan Tapi Nasha, perebutan yang cukup cantik. Tengok siapa tempat yang kelima. Oh, Firdaus Hamdan. Firdaus Hamdan yang bermula di petak yang terakhir. 24. Ya, betul 24. Firdaus sampai tempat yang kelima. Sayang sekali sewaktu kelayakan dia tidak dapat untuk melakukan masa yang baik kerana ketika itu dengan dia terjatuh dan masa tidak dikira. Dan inilah keputusan perlumbaan bagi CP125 yang cukup mendebarkan. Hafizah Rofa tempat yang pertama. Alif Daniel Asri tempat yang kedua. Haris Farhan Baharin untuk pasukan Tobaki Pink Racing tempat yang ketiga. 4 Syafiq Rasul, 5 Umar Firdaus Hamdan, 6 Faris Afi Abdul Rahman, 7 Adib Rosli, 8 Syafiq Rosli. Tempat yang ke-9 Zaki Zamri, 10 Idlan Hakimi Radwan, 11 Saiful Azhari Muhammad, 12 Haziq Hamdan, 13 Abdullah Qayyum, 14 Ahmad Syukran Aizat, 15 Rahimi Nabil Razu, 16 Taman Haris Haziq Zamri. Di tempat yang ke-17 Saiful, maaf saya, 17 Aiman Aziz, 18 awal Fikri Yusni, 19 Aiman Azmana, 20 Nur Hakim Nur Hafizullah, 21 Hafizah Supan, 22 Irfan Haikal, 23 Syafiq Ashraf dan 24 Ahmad Idil Fitri Mahadi. Baru lepas satu Harmi. Ya, ada satu lagi perlumbaan selepas ini untuk CP150 yang juga seperti begini jangkaan kita. Tapi dari awal lagi kita menjangkakan kerana perbezaan masa di antara pelumba tidak jauh dalam sesi latihan dan kelayakan. Kurang tadi 1 saat antara 13 pelumba. Begitu rapat sekali kedudukan mereka. Ini highlight bagi perlumbaan tadi. Dari awal lagi kita lihat Nasha, cuba power kita kembali tentang perlumbaan ini. Baiklah, kalau kita lihat pada awalnya memang Irfan yang meluncur laju memasuki selekor yang pertama bermula begitu baik kerana beliau mempunyai peluang berada di hadapan cukup jelas untuk beliau mula mengorak langkah. Tapi apa yang menariknya di sini Harmi di mana Alif Daniel yang juga meluncur laju terus naik di tempat kedua sambil diperhatikan kita lihat itu dia Ahmad Farhan Brodin dan pertukaran kedudukan di antara dua pelumba ini di antara Alif dan juga Irfan yang membolehkan pelumba-pelumba di belakang seperti Hafizah, Haris Farhan, Abdullah Qayyum berada begitu rapat dengan kelompok yang sangat besar. Faris Hafiz pada awalnya agak sedikit ketinggalan, tapi beliau yang sentiasa memperbaiki catatan masa di setiap pusingan membolehkan beliau berada di belakang pelumba. Dan kita perhatikan di mana Haris Farhan di selekor ke-7, begitu juga di selekor yang ke-9 beliau akan cuba untuk memintas pelumba di selekor tersebut. Dan kita lihat bagaimana Hafizah Rofa yang mengambil peluang mengekori saja dua pelumba di hadapannya, melakukan sedikit kesilapan. Di situlah Hami beliau mencuri peluang untuk memintas dan memimpin perlumbaan. Tapi yang lebih menarik memang Hafizah cukup selesa berada di hadapan tanpa dicabar. Dan di sini kita lihat sayang sekali percubaan untuk Irfan dan beliau terjatuh di selekor yang ke-9. Dan perebutan di antara Haris Farhan dan juga Abdullah Qayyum di pusingan yang terakhir di mana dua pelumba ini persaingan di tempat yang ketiga. Dan di sini kita lihat di mana Haris berada di bahagian dalam dan Abdullah Qayyum di bahagian luar. Ini yang sedikit kesilapan yang dilakukan oleh Qayyum. Qayyum cuba masuk dari bahagian luar tadi, daripada outside dia cuba masuk. Dan itu adalah satu tindakan yang agak risiko diambil oleh pelumba. Tapi dia cuba juga kerana kita lihat bagaimana kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Haris Farhan. Tapi kita juga nak lihat bagaimana Hafizah Rofa yang mengekori saja, dan dia sabar, dia tunggu peluang dia untuk masuk dengan perebutan dua pelumba di hadapan Akil Daniel dan juga Irfan Haikal. Tapi dia mengekori dan dia tunggu waktu yang sesuai untuk dia masuk dan terus berada di hadapan. Itu kejayaan untuk Hafizah Rofa. Betul, itu adalah kalau ikutkan di Lita ini 3 kali beliau memenangi perlumbaan di sini Harmi. Memang rekod yang agak baik juga untuk Hafizah. Dan ini dia penonton yang cukup ramai yang ketika ini berada di Lita Tangkak yang menyaksikan perlumbaan Cup Prix di sini bagi pusingan yang kedua.
Dan mereka telah pun sampai untuk naik ke podium bagi kategori pemenang. Memang cukup cemas, cukup debarkan, cukup sengit pelumpaan. Jangkaan kita memang betul sekali apa yang dilalui oleh kesemua pelumba, kerana kita dah katakan tadi siapa saja boleh di depan, dan Firdaus Hamdan dah buktikan sebab dia sampai ke tempat yang kelima. Kalau ada 5 lap lagi mungkin sampai ke depan. Yang tempat yang ketiga, Haris Farhan Bahari untuk pasukan Tobaki Pink Racing Team. Alif Daniel Ahmad Asri untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto, dan pemenang Muhammad Hafiza Rofa 1XOX TKKR Racing Team. Anugerah pasukan untuk pasukan 1XOX TKKR Racing Team. Sekarang nantikan untuk majlis penyampaian hadiah kepada CP125 untuk ketiga pemenang. Terlebih dahulu kepada tempat yang ketiga untuk Muhammad Haris Farhan Baharin. Oleh DSP Idris bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Polis Daerah Tangkak, untuk tempat yang ketiga. Tempat kedua adalah disampaikan oleh Encik Muhammad Amir Haikal bin Obed, Wakil Pengarah Daerah Tangkak, untuk tempat yang kedua, iaitu Wan Alif Daniel Ahmad Asri, dan tempat pertama Muhammad Hafiza Rofa. Dari awal memang dia lakukan masa yang terpantas, latihan, kelayakan dia di depan, dan dia berjaya memenangi perlombaan kali ini. Dan kali ketiga, 3 kali dah dia tunjuk. Ya. 3 kali menang. 3 kali dia menang di sini. Dan anugerah pasukan oleh Encik Muhammad Fahmi Askandar, pengurusan penerajaan Kumpulan Komunikasi Strategik Petronas, pada pasukan 1XOX TKKR Racing Team. Sekali lagi podium untuk CP125, Muhammad Hafiza Rofa, Muhammad Alif Daniel Ahmad Asri, Muhammad Haris Farhan Baharin. Kita akan bersama dengan tiga-tiga pemenang, tapi kita juga akan lihat kedudukan keseluruhan. Jangkaan kita dalam kategori ini memang sengit untuk sampai ke perlombaan ke-10 nanti. Tapi Hafiza Rofa 2 kemenangan dia telah dapat. Tapi tidak jauh di hadapan Syafiq Rasul, rakan pasukannya, dengan 33 mata. Alif Daniel di tempat yang ketiga dengan 26 mata, 2 mata saja di hadapan Syafiq Rosli tempat yang keempat. Firdaus Hamdan tempat yang kelima, hasil daripada cubaannya tadi dengan 19 mata. Tempat yang keenam Faris Hafiz Rahman dengan juga 19 mata. Haris Farhan Baharin naik tempat yang ke-7, 17 mata, dengan Abdullah Qayyum Razak tempat ke-8 dengan 14 mata. Seterusnya senarai 20 buah baram CP125. Hafiza, first of all, congratulations sebab menang race kat Tangkak sekali lagi. Tapi nak tanya, sebab pada awal race kita nampak Hafiza macam tunggu je masa untuk macam ambil opportunity. So, adakah itu plan Hafiza untuk race setiap kali dekat Tangkak? Ya, sudah tentu. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim saya, warna saya TKKR Racing Team, yang banyak membantu saya pada minggu ni, menyiapkan jentera dengan bagus, chip, kru dan semua penolong. InsyaAllah kita akan teruskan momentum ni. Dan pada race tadi saya buat starting yang agak lambat, mana saya jatuh ke position 3. Tapi saya just mencari rentak dan saya just ikut pace diorang. Dan saya nampak ada banyak overtake di depan. So saya just tunggu, menunggu advantage untuk saya bila diorang buat mistake, dan akhirnya terjadi. Dan saya mengambil peluang untuk menang lah pada race kali ni. Tahniah Hafiza.